Program Aspirasi Malaysia menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2025 peringkat Labuan. Itu antara perincian berita dari Labuan bersama Haji Jack. Silakan Haji. Terima kasih. Penganjuran program Aspirasi Malaysia itu merupakan tanggungjawab sosial Jabatan Penyiaran Labuan bagi menggalak rakyat menghayati peristiwa bersejarah negara dalam mencapai kemerdekaan, selain membolehkan masyarakat menghayati nilai-nilai yang menjadi asas pembentukan negara, perpaduan, semangat berpasukan, tolak ansur dan kerjasama. Timbalan pengarahnya Howard Martin Kim Song alias Cornelius berkata, sebagai jabatan kerajaan memang menjadi tanggungjawabnya menyampaikan maklumat, hasrat dan dasar kerajaan. Aspirasi Malaysia yang mana yang kita anjurkan ini seolah-olah menjadi satu simbolik untuk memberikan satu nilai ataupun rasa cinta ke negara khususnya kepada generasi muda kita ataupun generasi yang ada pada hari ini. Program Aspirasi Malaysia itu berlangsung di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti dianjurkan termasuk senam sihat, eksplores aspirasi merdeka, deklamasi puisi dan persembahan baska. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan turut tidak ketinggalan dalam usaha memupuk semangat patriotik dengan melancarkan kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat IPD. Simbolik pelancaran, jalur gemilang dipasang pada 10 kenderaan pasukan, warga kerja dan motosikal unit rondaan bermotosikal URB sebelum dilepaskan ke lokasi tumpuan sekitar bandar. Jelas Ketua Polis Daerah Labuan Superintendent Muhammad Hamizi Halim sebagai barisan hadapan kerajaan, PDRM perlu menjadi suri teladan kepada masyarakat, memperkukuh semangat perpaduan serta identiti nasional. Kita memupuk semangat kesedaran sivik dan tanggungjawab warga negara dalam memelihara keselamatan dan kestabilan dan juga kedaulatan negara kita. Jadi oleh itu kami menyeru kepada seluruh masyarakat setempat supaya bersama-sama menjayakan kempen Kibarkan Jalur Gemilang ini sebagai tanda kecintaan dan juga kebanggaan terhadap Malaysia khususnya dalam menyambut bulan kebangsaan ini. Satu kementerian atau jabatan yang menjaga hal ehwal masyarakat Bumi Putra Sabah yang bermastautin di Labuan perlu diwujudkan. Cadangan itu diutarakan Ketua Bahagian Parti Bersatu Sabah PBS Labuan, Datuk Peter Mark, dalam persidangan mesyuarat agung tahunan ke-40 PBS Labuan yang disempurnakan Naib Presiden PBS, Datuk Arthur Sen. Usaha tersebut juga katanya dapat membantu pembangunan pelbagai sektor di wilayah ini. Mengulas cadangan itu, Dato' Arthur Sen menyeru ke pimpinan parti komponen GRS itu menyediakan kertas kerja untuk dikemukakan kepada Ketua Menteri Sabah. Jadi saya fikir Sabah dan Labuan ini berasal daripada sebuah negeri yang sama dan sudah tentulah apabila diwilayahkan mungkin ada gap-gap yang perlu kita lihat semula. Bukan tujuan untuk berkonfrontasi dengan mana-mana pihak, tetapi untuk memperhalusinya agar objektif itu dapat dicapai demi kemakmuran rakyat kita di sini. Dato' Arthur turut memaklumkan pelaksanaan Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 akan diteruskan jika GRS diberi mandat untuk mentadbir kerajaan negeri selepas pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah ke-17. Katanya Hala 7 SMJ 1.0 mencapai kejayaan memberangsangkan dicapai hasil pelbagai pelan pembangunan sektor yang dirangka menjurus kepada kesejahteraan rakyat negeri ini. 10,518 pemeriksaan berkaitan aktiviti menghapuskan bahaya kebakaran MBK telah dilakukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM di seluruh negara sehingga Jun lalu. Daripada jumlah itu, 6,979 notis MBK dikeluarkan kepada premis yang dikenal pasti berisiko tinggi.
Timbalan Ketua Pengarah Operasi JBPM Dato' Insinyur Teknologis Ahmad Izram Osman berkata pemeriksaan melibatkan sektor perkilangan, hotel, pejabat, pusat beli belah, asrama dan lokasi perhimpunan. Selain aktiviti penguatkuasaan sedia ada, pasukan petugas khas turut ditubuhkan di peringkat jabatan. Ia bagi melaksana pemeriksaan khas ke atas premis yang diubah suai dan dijadikan bilik sewa. Sehingga Julai 2025, sebanyak 140 pemeriksaan khas telah dilaksanakan di seluruh negara ke atas premis-premis yang berisiko ini. Dan selaras dengan usaha jabatan untuk memastikan pematuhan terhadap piawaian keselamatan kebakaran dicapai dan dapat mengurangkan risiko kehilangan nyawa dan juga harta benda dari kebakaran. Beliau juga berkata organisasi keselamatan kebakaran OKK perlu ditubuhkan di setiap premis ditetapkan sebagai syarat untuk mendapat perakuan bomba FC. Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan denda atau penjara mengikut Akta Perkhidmatan Bomba 1988 Akta 341. Sekian paparan dari Labuan, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih Haji langsung dari Labuan.